Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Safish Rao, pensyarah pagi khusus KPP 4023, aplikasi psikologi pendidikan serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Syakirah Hanani. Pada hari ini saya akan membentangkan ulasan kritis berdasarkan infografik yang bertajuk Pengaruh Media Sosial Terhadap Tingkah Laku Murid Sekolah Rendah di Dalam Kelas. Artikel yang saya pilih ialah artikel oleh Hafizah Zulkifli dan Zarina Abdul Rahman yang diterbitkan pada tahun 2025 dalam International Journal of Modern Education. Pembentangan ini akan memberi fokus kepada 3 perkara utama seperti yang dikehendaki dalam tugasan, iaitu isu utama berkaitan dengan satu teori atau model dan satu sumbangan utama golongan tertentu. Baiklah, bagi bahagian utama yang pertama, isu pertama yang saya pilih ialah penggunaan media sosial yang berlebihan boleh menyebabkan gangguan fokus pembelajaran dan masalah disiplin murid sekolah rendah di dalam kelas. Berdasarkan artikel ini, media sosial seperti TikTok, YouTube, WhatsApp, Instagram semakin mudah diakses oleh murid-murid yang di usia muda lagi. Walaupun media sosial boleh menjadi sumber maklumat, hiburan dan pembelajaran, penggunaan yang tidak terkawal boleh memberi kesan negatif kepada tingkah laku murid tersebut. Dalam konteks bilik darjah, murid yang terlalu terdedah kepada media sosial mungkin menjadi mudah leka, kurang memberi perhatian semasa proses PDP serta sukar mengekalkan fokus. Selain itu, mereka juga mungkin boleh meniru bahasa percakapan ataupun aksi dan tingkah laku yang tidak sesuai daripada kandungan yang mereka tonton. Kesannya, murid boleh menunjukkan tingkah laku seperti menjawab kepada guru, kurang rasa hormat, bergurau secara kasar dan berlebihan atau tidak mematuhi disiplin kelas. Jadi, isu utama dalam ulasan ini bukan sekadar murid menggunakan media sosial, tetapi bagaimana penggunaan media sosial itu sendiri secara berlebihan boleh mempengaruhi fokus, disiplin dan sasihan murid di sekolah. Seterusnya, isu ini saya kaitkan dengan teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura, menjelaskan bahawa seseorang itu boleh belajar melalui proses pemerhatian, peniruan dan pengukuhan. Dalam konteks artikel ini, murid sekolah rendah boleh memerhati tingkah laku yang dipaparkan di media sosial tersebut. Contohnya, mereka melihat video pendek, trend-trend terkini, gaya bahasa, ekspresi muka, gurauan-gurauan ataupun cabaran-cabaran yang mereka tengok di dalam media sosial ataupun kalau kita kenali sebagai TikTok yang berulang-ulang kali muncul di platform media sosial mereka. Selepas proses pemerhatian, murid mungkin boleh meniru tingkah laku tersebut dan mereka mungkin membawa gaya percakapan ataupun perbuatan yang dilihat di media sosial ke dalam bilik darjah. Sebagai contoh, murid mungkin meniru cara bercakap yang kurang sopan, membuat aksi yang tidak sesuai ataupun menganggap tingkah laku tersebut sesuatu yang lucu dan boleh diterima oleh dalam kumpulan mereka. Selain itu, konsep pengukuhan juga berlaku apabila tingkah laku tersebut mendapat perhatian daripada rakan sebaya. Jika rakan-rakan mereka ketawa, memberi perhatian kepada apa yang mereka perlakukan ataupun menerima tingkah laku itu sebagai sesuatu yang menarik, murid mungkin akan mengulanginya. Lama-kelamaan, tingkah laku tersebut boleh menjadi kebiasaan dan mengganggu suasana pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu, teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai bila dikaitkan dengan isu ini kerana ia menerangkan bagaimana media sosial boleh menjadi model tingkah laku kepada murid. Apa yang murid lihat, dengar, ulang dalam media sosial boleh mempengaruhi cara mereka bertindak di sekolah. Bahagian yang ketiga iaitu sumbangan kepada golongan yang tertentu. Dalam ulasan ini, saya memilih golongan guru dan kaunselor sekolah. Sumbangan utama artikel ini kepada guru dan kaunselor ialah artikel ini membantu mereka untuk memahami bahawa gangguan fokus kepada masalah disiplin murid mungkin boleh berkait dengan penggunaan media sosial yang berlebihan. Maksudnya, apabila murid ini kurang fokus, kurang mudah terganggu dan mereka kerap meniru tingkah laku yang tidak sesuai dan menunjukkan perubahan disiplin di dalam bilik darjah, guru dan kaunselor boleh melihat isu ini dengan lebih luas, bukan hanya sebagai masalah disiplin semata-mata. Berdasarkan kefahaman ini, guru boleh merancang langkah yang sesuai seperti pendidikan literasi, literasi media, peraturan penggunaan gadget, aktiviti kawalan diri dan pemantauan tingkah laku di dalam kelas. Kaunselor sekolah juga boleh memberikan bimbingan
ataupun sokongan emosi dan intervensi awal kepada murid yang terkesan secara individu ataupun berkelompok. Secara keseluruhan, artikel ini memberi panduan kepada guru dan kaunselor untuk merancang tindakan yang lebih sesuai, bukan hanya melalui hukuman tetapi akan melalui pendidikan, bimbingan dan pembentukan sasial. Simpulannya, infografik ini menekankan bahawa penggunaan media sosial yang berlebihan boleh mengganggu fokus pembelajaran dan disiplin murid di sekolah rendah. Akhir kata, media sosial tidak semestinya memberi kesan negatif jika ia digunakan dengan bimbingan yang betul. Namun, pemantauan daripada guru, kaunselor, ibu bapa dan pihak sekolah sangat penting supaya media sosial tidak menjejaskan fokus, disiplin dan perkembangan murid dan sasial murid tersebut.